وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك أمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita diberi peluang dan juga taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada bersama-sama di dalam dewan yang mulia ini dalam satu majlis pengajian ilmu, insya-Allah majlis pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita membaca kitab, sambung pengajian kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi insya-Allah kita sambung hadis yang seterusnya, masih lagi dalam babul muraqabah. Bab pada menyatakan muraqabah ini sentiasa menghadirkan diri, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud muraqabah. Dan sentiasa maksud dia Allah Taala tu mengawasi diri kita, melihat kita dan kita rasa perkara tersebut. Ahlan salam. Baik. Jadi kita membaca hadis yang ketiga dalam bab ni bersamaan dengan hadis yang ke-62. Hadis yang ke-62. Qala al-thalithu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب wa anna ma'al usri yusra. Baik. Hadis ni hadis yang sangat agung, sangat penting untuk kita menyematkan iman dan akidah kita. InsyaAllah kita akan bincangkan hadis ni. Pertama, hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau adalah pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, adik kepada ayah Nabi SAW. Dan ni ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, dan ni adik dia. Tetapi Sayyidina Abbas, ayah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, beliau sebenarnya walaupun pangkat pakcik Nabi SAW, tapi usia beliau tidak jauh daripada usia Nabi SAW. Dalam beberapa riwayat menunjukkan bahawa dia dengan Rasulullah hanya beza 3 tahun saja. Ini besar daripada Nabi SAW 3 tahun saja. Jadi ketika Datuk Rasulullah SAW, iaitu Abdul Muttalib, yang juga merupakan ayah kepada Abbas ni, Sayyidina Abbas meninggal dunia, Rasulullah baru berusia 8 tahun. Rasulullah baru berusia 8 tahun, dan maksud dia Sayyidina Abbas baru berusia 11 tahun. 11 tahun. Jadi masih lagi kanak-kanak kecil. Jadi yang menjaga mereka dua-duanya adalah pakcik Nabi SAW yang merupakan abang kepada Sayyidina Abbas, iaitu Abu Talib. Di mana kita tahu kisah dia kan, Abu Talib yang jaga Rasulullah SAW bersama dengan jaga Rasulullah ni jaga Abbas, Sayyidina Abbas. Jadi mereka berdua membesar bersama dan sebenarnya jadi rakan karib.
Sayyidina Abbas dengan Rasulullah ni memang membesar bersama dan cukup rapat mereka berdua. Tetapi Sayyidina Abbas ni Islam dia lewat sikit. Beliau Islam pada hari Fatu Makkah. Sebelum sikit pada Fatu Makkah. Pada tahun 8 Hijrah. Tetapi walau bagaimanapun, bukan semua yang tidak Islam awal tu menentang Nabi. Bukan semua yang tak Islam tu menentang Nabi sebenarnya. Antara yang tak menentang Nabi ialah Sayyidina Abbas. Cuma dia tak masuk Islam dulu awal. Dan Sayyidina Abbas ni walaupun tak masuk Islam, tapi beliau bukan saja tidak menentang Rasulullah, malah beliau banyak mempertahankan dan juga menjaga Nabi SAW. Kita akan lihat dalam sirah bagaimana ketika perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah, bagaimana orang Ansar berjumpa dengan Nabi SAW. Sayyidina Abbas ada sikit minit rasa risau nak berjumpa dengan Nabi, nak bai'ah Nabi ni, tak tahu orang luar betul ke mereka ni. Jadi Sayyidina Abbas ni hatta teman Nabi SAW walaupun dia tak Islam lagi masa tu. Dia teman dan juga nak pastikan anak menakan dia ni yang walaupun pangkat anak menakan, ini anak saudara, anak abang dia, tetapi rasa macam adik. Rasa macam adik dia. Jadi sebab itulah Rasulullah, kalau kita lihat dalam sirah, Rasulullah cukup rapat dan cukup sayang Sayyidina Abbas. Cukup sayang Sayyidina Abbas ni. Tapi anak dia Abdullah ni masuk Islam sebelum pak dia. Sayyidina Abdullah bin Abbas masuk Islam sebelum ayah dia awal. Jadi anak dia ni Abdullah bin Abbas ni kecil lah zaman Nabi SAW. Tetapi Rasulullah juga memberi didikan dan mengambil berat Sayyidina Abdullah ni. Kalau kita fahamlah situasi dia kan macam mana, ialah ayah dia ni pangkat pakcik dan macam abang. Kemudian Rasulullah memang jaga sungguh Sayyidina Abdullah ni, jaga sayang sungguh, dan juga doakan satu doa khusus bagi Abdullah ni, sampai Nabi kata apa, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, bagilah dia faqih, yang ni memahami sungguh agama ni, dan juga kurniakan ilmu ta'wil, iaitu ilmu makna-makna yang tersirat dalam Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran dan perkara yang lebih dalam Al-Quran. Sebab itulah kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, sepupu Nabi SAW ni, masa Nabi SAW ada lagi, hatta dia ni duduk bersama orang-orang besar, para sahabat, walaupun dia budak kecil. Sebab keilmuan dia. Sampaikan Sayyidina Umar suka bawa dia dalam majlis orang dewasa. Sebab walaupun dia kanak-kanak, tetapi keilmuan dia tinggi. Ilmu dia tinggi. Ilmu yang dia tafsir Quran. Dia menafsirkan Al-Quran. Baik. Tapi di sana ada riwayat, hatta para sahabat, terutamanya golongan Ansar. Golongan Ansar kan kita pun tahu mereka ni bukan ahli Mekah, mereka orang Madinah. Jadi mereka ni kenal Nabi SAW sebenarnya, dan Nabi dah jadi Rasul dah. Malah dah 13 tahun berdakwah. 10 tahun, 13 tahun berdakwah. Ajak manusia kepada Allah SWT. Berbeza dengan ahli Makkah yang memang kenal Nabi daripada kecil. Sebagian mereka ni kenal Nabi daripada kecil ataupun masa remaja lagi. Jadi Ansar ni kenal Nabi SAW, Nabi dah jadi Rasul. Jadi bila tengok Nabi SAW dengan Sayyidina Abbas ni, anak menakan dengan pak menakan, tapi nampak sebaya je. Bukan sangat nampak sebaya. Sebenarnya nampak Rasulullah, Rasulullah ni memang nampak muda. Tapi nak kata Abbas ni pun, nak katakan Sayyidina Abbas ni pun kata tak jauh beza umur Nabi. Jadi mereka tertanya Sayyidina Abbas. Dia kata siapa lebih tua, orang tanya. Jadi soalan mereka ni pada Sayyidina Abbas, dia pernah tanya. Dia kata, ya Abbas, man akbar, anta au Rasulullah? Siapa lebih besar? Soalan dia siapa lebih besar. Dia kata siapa lebih besar, hangga ataupun Rasulullah lebih besar? Jadi apa kata-kata Sayyidina Abbas? Dia kata, ulidtu qablahu wa huwa akbaru minni. Aku lahir sebelum Nabi SAW, tapi Nabi lebih besar daripada aku. Baik. Dia nak kata, takkan nak kata aku lebih besar daripada Nabi. Ini Rasulullah, utusan Allah. Nampak no? Jadi adab dia begitu sekali. Dia kata aku lahir sebelum Nabi SAW, tapi Rasulullah lebih besar daripada aku. Mana boleh kata kita lebih besar daripada Rasulullah? Itu adab dia. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, kalau kita baca hadis-hadis, kita akan lihat beliau di antara yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Selain pada Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Umar, antara yang banyak riwayatkan hadis Nabi ni dia. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi beliau berkata, satu masa dulu, dia kata kuntu, maksud dia perkataan kuntu ni
dia satu verb dalam bahasa Arab yang susah terjemah bahasa kita sebab dia tak ada perkataan yang sama. Tapi dalam bahasa Inggeris dia dekat dengan makna was. I was. Kuntu khalfan Nabi, I was behind of Rasulullah SAW. Maksud dia, dan cerita kat sini boleh nampak uslub bahasa tu. Dia cerita satu benda yang masa dulu. Sesuatu yang pernah berlaku satu masa dulu. Dia kata, dulu aku pernah berada belakang Nabi SAW satu hari. Apa maksud dia? Sebenarnya dalam riwayat lain menerangkan bahawa sebenarnya Rasulullah SAW menunggang satu tunggangan. Menunggang satu tunggangan. Sama saya sekarang ni tak pasti adakah riwayat yang menceritakan apa tunggangan tersebut. Sama ada bagal, Nabi ada bagal putih. Nampak, Nabi ada unta nama Qaswa. Nabi kadang-kadang menunggang himar, kadang-kadang menunggang keledai. Jadi satu hari Nabi menunggang tunggangan dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ni berada belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, kuntu radifar Rasulillah. Radif dalam bahasa Arab maksudnya yang membonceng. Apa kalau kita naik motor ni, hak yang orang duduk belakang tu dipanggil apa? Bonceng yang membonceng. Macam tu lah lebih kurang. Duduk belakang Nabi SAW, Nabi yang duduk depan, dia duduk belakang. Sampaikan di sana ada ulama hadis. Nak kata ulama hadis ni kadang-kadang terlalu seni mereka dalam ilmu hadis ni. Ada seorang ulama namanya Ibnu Mandah. Dia riwayat hadis, dia kumpul semua hadis, dia panggil hadis Ardaf Rasulillah. Ardaf maksud jamak plural perkataan radif tadi. Riwayat semua hadis yang sahabat pernah duduk belakang Nabi. Rasulullah duduk depan, dia duduk belakang dan mereka menceritakan ketika tersebut. Pertama ni tuan-tuan para sahabat, bila duduk belakang Nabi tuan-tuan, benda tersebut bukan benda yang kecil, benda besar. Tuan-tuan kalau dapat tunggang belakang tok guru, tak rasa bangga ke? Kan? Dapat tunggang belakang tok guru. Ataupun satu tok guru pinjam motor kita ke kan? Sudah tentu heboh lah kan? Pernah saya ingat dulu ceramah dekat dululah masa saya muda-muda tu, ceramah dekat Kedah dulu, jalan jam. Bukan ceramah, maaf. Masa Allahyarham Tok Guru Ustaz Fadil Noor meninggal. Saya ada masa tu kat Muassasah Darul Ulum Kedah. Jadi antara yang main ni orang-orang besar lah. Tapi jalan dekat 10 km kan, jam masa tu. Jalan Langgak tu, daripada Pokok Sena ke Langgak ni, dah jam teruk. Saya ada masa tu. Jadi setengah-setengah ulama-ulama mai, Allahyarham Tok Guru Nikmat Yusof datang. Jadi tak boleh nak masuk dengan kereta. Jadi orang bagi pinjam motor lah. Yang bagi pinjam motor ni berebut, cukup bangga lah. Tok Guru pinjam motor kita. Macam tu lah kot. Dapat naik motor dengan Tok Guru, lagilah bangga. Nak kata macam tu lah kan, ulama-ulama, Tok Guru pondok kan. Baik, jadi nak kata ni lagilah Rasulullah SAW duduk belakang Nabi SAW. Baik, dia kata aku dulu belakang Nabi SAW satu hari. Maka Rasulullah SAW menasihati ataupun berkata pada beliau, ya gulam, wahai budak. Gulam maksud dia budak. Budak sini dia sebut daripada umur lebih kurang 7 tahun sampai ke 13-14 tu dipanggil gulam. Dipanggil gulam. Dia kata, inni wa'allimuka kalimat. Aku nak ajak pada kamu ni beberapa kalimat. Ini beberapa pengajaran, beberapa nasihat kan, kalimat-kalimat yang penting. Ni pengajaran ni sangat penting. Nabi kata apa? Ihfazillaha yahfazka. Ihfaz, jagalah kamu. Yang ni dipanggil fi'il amar dalam bahasa Arab. Maksud dia verb command, perintah. Jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Saya rasa kita pun jelas. Bila baca hadis ni, maksud dia bukanlah kita jaga Allah macam kita jaga anak. Semua orang faham maksud jaga Allah, maksudnya jaga apa? Jaga hukum ahkam Allah. Jaga perintah Allah. Jaga jangan sampai buat larangan Allah. Itu maksud jaga. Adapun maksud jaga, kita boleh faham kan? Jaga sini bukan maksud dia jaga macam kita jaga anak. Tolong jaga anak belakang aku Jaga elok. Kita duk jaga. Bukan macam tu maksud dia. Jaga Allah. Allah ni yang jaga kita. Tapi maksud jaga perintah Allah. Jaga had-had, batas. Jangan sampai kita langgar batas-batas Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Jaga sungguh. Nescaya Allah jaga kamu. Kan? Ada yang belajar bahasa Arab sini. Kalau kita tengok bahasa Arab, kalau ada fi'il amar, kemudian dia datang selepas dia tu fi'il mudhari' majzum dia panggil. Yang baris mati. Jadi yang ni dipanggil jawab syarat. Maksud dia kalau kamu buat sekian, nescaya sekian. Dia jawab dia. Jadi ihfazillah, nampak? Ihfazillah, jagalah Allah Ta'ala. Yahfazka,
Nampak? Dia bagi mati kat huruf dha sana. Nescaya Allah akan jaga kamu. Ini menunjukkan tekanan penegasan. Nescaya. Nescaya Allah Ta'ala jaga kamu. Nampak no? Ihfazillah. Nabi sebut lagi. Jagalah Allah. Tajidhu tujahak. Nescaya kamu akan dapati dia berada di hadapan kamu. Sini pun kita kena faham elok bahawa bukan maksud dia Allah Ta'ala tu bertempat. Dan akidah kita ahli sunnah wal jamaah, para ulama mengatakan bahawa difahami daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sebenarnya Allah Ta'ala tidak bertempat sebab tempat itu adalah makhluk. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala tu maha kaya daripada setiap benda, setiap alam, setiap perkara. Al-alamin maksudnya setiap benda. Nampak no? Kita kaya dengan benda. Allah Ta'ala maha kaya daripada segala benda. Beza tu. Kita kaya dengan benda. Kereta kaya besar apa? Kereta 3 biji. Banglo pun ada 2 biji. Kata. Dengan benda. Tapi kalau kereta kena tarik, hilang, lebur satu kereta. Satu lagi pula, na'udzubillah kan, kata lah, rosak apa semua. Jadi miskin tu kuih. Jadi kita kaya dengan benda. Tapi yang hakikat kaya Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala kaya, erti kata tak perlukan, tak berhajat apa-apa pun. Dia yang menciptakan benda dan dia tak berhajat pada benda tersebut. Kita cipta kerusi sebab kita tak larat nak berdiri lama. Kita kena duduk. Kita cipta ni, mikrofon ni sebab saya tak larat nak jerit, nak cakap kuat-kuat. Jadi kita berhajat pada macam-macam benda. Nampak no? Sebenarnya lagi banyak benda kita ada, maksudnya lagi miskin kita. Betul tak kan? Maksud lagi banyak tu, maksud kita lagi miskin. Sebab tu ada kata kisah, seorang wali Allah ni, raja nak bagi dia anugerah, bagi dia uncang mah. Jadi orang suruhan raja ni sampai dia nak bagi uncang mah tu, dia kata bawa balik ke raja. Kata terima kasih banyaklah raja. Dia kata aku lagi kaya pada hang, aku tak perlu. Jadi bila sampai kat raja, raja marahlah, kata amboi, kata sombong dia. Hang pun dia kata awak kata hang lagi kaya pada aku. Rumah hang buruk macam itulah, raja pun dah katalah. Jadi dia kata, wahai raja, kamu dengan istana yang ada lah ni, dengan segala harta, dengan segala pegawai apa semua, hang rasa cukup tak? Atau hang nak lagi? Raja pun tersentak jugalah dengar-dengar. Dia kata, memang nak lagi lah. Tak ada rasa cukup. Kata, maksudnya hang miskin. Aku dengan apa aku ada, aku rasa cukup. Apa kaya lah. Nampak tak? Jadi, sebab tu hakikat kaya, yang Nabi pun kata dalam satu hadis lain, laisal ghina bikathratil arad. Bukan kaya tu dengan banyak aset. Dengan banyak aset, banyak simpanan barang. Tetapi innamal ghina ghinan nafs. Yang sebenarnya kaya adalah kaya jiwa. Jiwa kita kaya tu. Nampak? Ada benda rasa nak bagi saja, rasa itu kaya. Ni kalau duit bilion pun tapi punyalah ketekut pahit. Orang Kedah agak ketekut pahit. Tak mau nak bagi, maksud dah miskin kot. Yang ada sikit tapi dia cukup nak kongsi pada orang. Itu kaya. Tapi Allah Ta'ala maha kaya sebab Allah Ta'ala berhajat langsung pada apa pun. Jadi hatta cipta Allah Ta'ala, apa saja termasuklah tempat dan ruang, itu adalah ciptaan Allah. Nampak no? Tapi saya tak nak panjangkan kat sini. Tapi nak kata penting tuan-tuan dan puan untuk belajar akidah supaya kita tahu juga masalah ni. Jadi Allah Ta'ala maha kaya, tetapi di sudut kita, bila kita jaga Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala berada di hadapan kita. Maksud dia seolah-olah gambarannya, kiasnya macam kalau kita dalam kesusahan, tiba ada orang tolong mai. Orang tu duduk depan kita, mai. Nampak no? Macam itulah kata. Jaga Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala, kamu akan dapati Allah Ta'ala berada di hadapan kamu. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah lalai langsung daripada kita. Apa perbuatan kita sekalipun, Allah Ta'ala tidak lalai. Jahat ke baik ke, Allah Ta'ala tak pernah langsung terlepas pandang ataupun tidak sikit pun jauh daripada urusan ataupun pandangan Allah. Tapi maksud di sini Allah Ta'ala berada di hadapan kita, yang ini dapat bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak bertanya, maksudnya nak meminta, maka mintalah Allah. Nampak tak? Mintalah Allah. Ni pertamanya tuan-tuan perempuan, minta selain daripada Allah Ta'ala dengan yakin, dengan i'tiqad bahawa orang tersebut ataupun benda tersebut yang memberi manfaat ataupun memberi mudarat, dia boleh menentukan sesuatu natijah ataupun tidak. Dengan i'tiqad macam ni, hukum ni syirik. Boleh faham no? Dengan i'tiqad bahawa sebenarnya ada kuasa selain Allah Ta'ala akan memberi pada kita ni. Ataupun kalau orang tu tak bagi, memang tak adalah dapat ke kita. Benda nama pun orang, dia makhluk. Yang ni syirik hukum dia. Nampak no?
Tapi taklah syirik kalau kita minta pak kita duit. Kita minta dekat bos kita bayaran advance kamu semua. Habis Nabi kata minta kat Allah. Dah, maksud dia kat sini kita kena i'tiqad bahawa yang sebenar memberi hakikatnya adalah Allah. Kalau kita minta kalaupun hak kita ada sekalipun pada seseorang yang sepatutnya kita dapat, tapi Allah Taala kata tidak, saya tak dapat. Itu kena yakin. Dalam satu wirid Nabi SAW sebut apa? Allahumma la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tiada yang dapat menahan ataupun menghalang kalau kamu nak bagi, kalau kamu bagi. Kalau Allah Ta'ala bagi, siapa-siapa nak halang pun takkan siapa dapat berapa halang. Dan Allah Ta'ala tetapkan rezeki kita, akan sampai juga rezeki kita tu, macam mana pun. Tapi kalau sekiranya Allah Ta'ala tak nak bagi, orang cuba nak bagi macam-macam pun takkan dapat kat kita juga. Yang ni akidah kita, i'tiqad kita. Tetapi kadang-kadang kita minta, maksud dia minta pada orang tu atas dasar akidah macam tu, akidah kita yakin Allah yang memberi, tak ada masalah. Maksud dia, tapi kena jaga yakin. Jadi jangan sampai kita jatuh kepada bentuk-bentuk syirik, sampaikan pulun sampaikan fikir yang boleh bagi selamatkan dia ni saja. Kalau orang lain tak ada lah. Ni bahaya akidah ni. Ataupun kita duk yakin sangat satu doktor pakar ni, dia saja boleh selesaikan kita punya sakit. Kalau dia tak ada, Allah kata serabut rasa. Macam mana ni, doktor ni tak ada pula, travel, aku tengah sakit. Hospital lain banyak kata tak ada, doktor lain takkan boleh buat, dia seorang je. Jangan sampai akidah macam tu. Yang memberi syifa, memberi kesembuhan siapa? Allah, kena yakin. Boleh faham no? Tapi tak ada masalah lah kita buat appointment dengan doktor apa semua, tak ada masalah. Kita ambil jalan wasilah, jalan sebab. Dah kita pun makam kita makam sebab. Nampak no? Baik. Cuma kena ingat sentiasa, sebenar hakikat nak meminta Allah. Nampak no? Kalau kita sakit sekalipun, ingat Allah dulu. Jangan ingat muka doktor tu dulu. Ingat Allah dulu. Syekh Abdul Qadir Jalani pernah sebut dalam salah satu nasihat beliau, dia kata Allah Ta'ala sebenarnya nak kamu ingati dia, zikir dia. Tapi kamu tak zikir-zikir, kamu tak ingat-ingat pada Allah. Jadi Allah Ta'ala bagilah kamu sakit, tapi kamu ingat juga ubat, kamu ingat juga doktor. Kamu pun cari doktor, cari ubat, tiba-tiba tengok ubat pun tak dapat sembuh, doktor tak dapat sembuh, cari tok dukun, cari macam-macam jalan lah. Sampaikan semua tak boleh nak sembuhkan, kamu dah terbaring atas katil, kamu pun cakap, Ya Allah. Allah Ta'ala kata, hak ni pada awal aku nak tunggu. Nampak no? Tapi lah, dia kata jangan sampai Allah Ta'ala paksa kamu zikir dalam keadaan macam tu. Lah kali berzikirlah juga, tapi dalam keadaan yang dah teruk dah. Tapi nak kena zikir, ingat Allah Ta'ala sentiasa. Baik, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan sekiranya kamu nak minta perlindungan, minta pertolongan, maka mintalah tolong pada Allah. Yang ni lah kalau kita perasan, tiap-tiap hari kita duk baca dalam Quran, dalam solat kita. Perasan tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah ya Allah kami sembah, dan hanya Engkau lah kami minta tolong. Hak tu sebenarnya didikan yang sepatutnya ada dalam diri kita, sebab kita duk baca tiap-tiap hari, kita iqrar tiap-tiap hari, kita dah akui tiap-tiap hari kan. Jadi minta tolong Allah Ta'ala betul-betul. Nak kena yakin. Nampak no? Tapi tuan-tuan perempuan, seperti yang saya sebutkan, maqam manusia tak sama. Maqam manusia tak sama. Jadi kita ni dididik, ditarbiah oleh Allah Ta'ala tu kadang-kadang berperingkat-peringkat. Berperingkat-peringkat. Pada peringkat awal kadang-kadang kita tak dapat rasa betul-betul lagi tu, kita minta tolong pada orang dengan kadang kita kata tadi kan, yakin. Yakin bahawa Allah Ta'ala yang memberi, tapi kita tetap terpaksa bergantung pada sebab banyak. Tapi sampai kadang-kadang kita dididik sampai kita lebih yakin, sampailah insya-Allah kalau terusan seorang tu meningkat keyakinan dia, keimanan dia, sampailah satu waktu boleh jadi dia jadi ahlu tajrid. Ahlu tajrid maksud dia sampai dia lihat sebab sebenarnya semua memang sebenarnya tak memberi manfaat, tak memberi bekas, tak memberi kesan langsung apa-apa. Sampai dah dia nampak terus musyahadah pemberian Allah Ta'ala direct. Yang ini berlaku dekat setengah wali-wali Allah. Seperti Sayyidatuna Maryam, ibu pada Nabi Isa AS. Maryam AS, dia anak murid Nabi Zakaria. Anak murid Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria jaga Maryam. Jaga Maryam ni sebab asal dia, bapa Maryam ni, Imran, tok guru pada Nabi Zakaria. Tok guru dia. Maha guru besar Nabi Imran ni. Ramai ulama-ulama Yahudi masa tu anak murid dia. Jadi bila tok guru dapat anak, tapi tok guru meninggal dulu. Imran ni meninggal sebelum tu lagi. Tapi isteri dia lahirkan anak. Jadi berebutlah ulama-ulama Yahudi masa tu, Bani Israel, nak jaga Maryam. Tapi Allah Ta'ala takdirkan yang jaga Maryam adalah
Nabi Zakaria. Mereka buat undian, baling pen dekat ayak. Siapa pen dia bertentangan lawan ikut arah arus, dia jaga Maryam. Orang semua baling pen masing-masing. Nabi Zakaria baling pen dia, pen lain semua ikut arah arus lah. Ayak ada bawa lagu ni kan, semua pen dia pergi sana, tapi pen Nabi Zakaria pergi sini. Lepas tu dia pun tak puas hati, undi sekali lagi. Dia kata siapa pen dia pergi terbalik, dia siapa pergi yang ikut arus, dia yang jaga. Baling-baling tutup pen mereka semua pergi lawan arus, pen Nabi Zakaria agak pergi ke depan. Macam itulah buat undian. Last sekali Nabi Zakaria jaga. Mereka pun memang surrender lah. Nampak sangat dah kata Nabi Zakaria Allah Ta'ala pilih. Jadi Nabi Zakaria ni tukang kayu. Dia buat mihrab, tempat ibadah cantik untuk Maryam. Maryam duduk situ buat ibadah. Dan Maryam ni dia tak pergi mana-mana buat kerja lain. Tak pergi cari roti ke cari apa semua. Dia duduk ibadah dan jaga Baitul Maqdis. Jaga Baitul Maqdis. Dan Nabi Zakaria sekali-sekala datang ziarah. Tapi Nabi Zakaria terperanjat. Tiap kali main datang kat Maryam, dia tengok ada makanan dan buah-buahan dekat Maryam, sedangkan dia tahu Maryam ni tak pergi mana-mana. Dan yang menambahkan takjub lagi, keheranan lagi, mai pula buah-buahan yang tak ada pada musim tu. Buah ni patut musim sejuk, tapi masa tu musim panas. Dan di sebaliknya. Jadi Nabi Zakaria tanya, dia kata, "Ya Maryamu anna laki hadha?" Wahai Maryam, mai mana benda ni? Maryam dengan tenang kata, "Qalat huwa min indillah." Dia kata dia datang pada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Taala bagi rezeki tanpa dihisab. Ini dipanggil sebagai maqam tajrid. Dia dah tak nampak langsung sebab. Maksud dah terlalu yakin dah. Hanya Allah yang memberi. Sampai Nabi Zakaria sendiri masa tu atas nampak tanda kebesaran Allah Taala pada Maryam ni, Nabi Zakaria pula doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa, ya Allah berilah pada aku ni zuriat yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sedangkan Nabi Zakaria masa tu dah terlalu tua dan isteri dia pula mandul. Tapi Allah Taala sebab sekarang ni nampak kalau Maryam ni boleh dapat makanan-makanan tanpa ada jalan sebab dia, Allah Taala boleh bagi direct. Jadi begitu juga aku teringinkan zuriat. Walaupun aku ni dah tua, isteri aku mandul, tapi kalau Allah nak bagi, boleh bagi. Terus Nabi Zakaria doa, kemudian Allah Ta'ala hantar malaikat. Ketika dia tengah solat dekat mihrab dia, annallaha yubashiruka bi Yahya. Allah Ta'ala bagi khabar gembira, kamu akan dapat Nabi Yahya, anak Nabi Yahya. Ini makam-makam yang sampai peringkat yakin sungguh dengan Allah Ta'ala. Sampai kita nampak sebenarnya segala sebab yang ada ni pun sebenarnya di bawah perintah dan juga pentadbiran Allah. Dan Allah Ta'ala sangat berkuasa untuk bagi terus. Nampak no? Bagi terus tanpa ada sebab. Jadi sebab ni ada tak ada pun sebenarnya sama dia. Di sisi orang-orang yang ada makrifat tinggi ni. Keyakinan dia. Boleh faham no? Tuan-tuan? Sebab itulah asal kita nak yakin benda ni, minta pada Allah Ta'ala dan juga minta tolong Allah Ta'ala. Jangan kita nampak sebab dulu. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong Allah dulu. Sebab hakikat dia yang menjaga alam seluruh ni dan jaga diri kita hatta darah kita mengalir semua di bawah perintah Allah. Minta tolong Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Dan ketahuilah. Ketahuilah sini wa'lam, ketahuilah dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan ilmu ni sesuatu yang yakin. Bukan sangka-sangka. Dengan yakin ketahuilah bahawa umat seluruhnya, seluruh manusia. Umat di sini ada beberapa makna. Kita kadang-kadang guna perkataan umat dengan makna umat Nabi Muhammad, orang Islam. Tapi seluruh manusia, termasuklah orang bukan Islam pun dipanggil umat juga. Mereka dipanggil sebagai ummatud dakwah, umat dakwah. Baik, maksudnya kita kena dakwah mereka. Bahawa seluruhnya umat, yang ini manusia, kalau sekira mereka berhimpun untuk memberi manfaat kamu dengan sesuatu. Maksud nak memberi satu manfaat, memberi satu kepada kamu ni kebaikan ataupun sesuatu yang kamu nak, Nabi kata apa? Lam yanfa'uka. Mereka semua tak boleh nak bagi pun sebenarnya. Tak boleh nak bagi manfaat. Illa bisya'in. Melainkan dengan sesuatu yang telah pun Allah Ta'ala tulis bagi kamu. Kalau dapat sekalipun sebenarnya memang Allah Ta'ala dah tuliskan benda tu. Kamu dapat. Macam kita lah. Doktor ni bagi sembuh, kita pun puji doktor tu bagus apa semua. Memang betul. Doktor tu mahir, dia jujur apa semua. Tu sebab-sebab dia. Tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala telah tulis kamu ni sembuh daripada sakit tersebut. Memang telah sembuh. Tapi kita berterima kasih atas doktor tadi tu sebab dia melaksanakan amanah dia dengan baik. Tugas dengan jujur. Dan Allah Ta'ala mustajabkan doa perbuatan dia.
Bila dia bersungguh-sungguh rawat, dia pun jujur, tu semua doa. Tu semua doa. Dan siapa yang bagi sembuhan lepas tu? Allah. Jadi ketika kita berterima kasih pada doktor tersebut juga, tetapi kita yang paling patut bersyukur dengan Allah, sebab Allah yang bagi syifa sebenarnya. Tapi kalau katalah satu hari doktor tu dah buat betul-betul dah elok apa semua, tapi nak kata tak jadi, sakit juga. Kalau orang yang tak ada iman, dia terus duk kata kan, doktor ni apa semua. Tak kena. Sebab sebenarnya kamu kena lihat, reflect balik pada Allah. Faham no? Itu contohlah tuan-tuan puan-puan, buatlah kias contoh lain daripada setiap kehidupan kita kan, setiap hari. Baik. Begitulah Nabi kata apa? Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau mereka semua berhimpun nak memberi mudarat kamu dengan sesuatu, mereka tak akan dapat memberi mudarat melainkan dengan sesuatu yang telah pun Allah Taala tuliskan ke atas kamu. Maksudnya benda memang Allah Taala dah tetapkan kamu akan dapat mudarat sekian ni. Kalau benda tu yang berlaku. Tapi kalau semua nak bagi mudarat, takkan boleh. Kalau tengok tuan-tuan, kisah Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi rahimahullah, saya kadang-kadang takjub kisah beliau. Beliau ni ulama besar zaman Khilafah Uthmaniyah. Zaman Khilafah Uthmaniyah dulu, beliau salah seorang anggota ulama, Majlis Ulama Uthmaniyah. Kemudian ni kita pun tahu selepas peperangan dunia pertama, Turki Khilafah Islamiah jatuh pada tahun 1924. Naik Turki baru dengan tipu daya dan propaganda yang sangat dahsyat, yang sangat terperinci. Jatuh kerajaan Islam yang lama bertapak, dan kerajaan Uthmaniyah saja 1000 tahun sebenarnya. Jatuh kerajaan Islam. Dengan tipu daya naik ke satu kerajaan baru yang tak mau agama. Bebas daripada cengkaman agama kononnya lah. Dan konon nak maju, kena jadi negara sekular. Pemerintahan tak boleh ada langsung berkait dengan agama. Bukan setakat mereka nak apply sekularisme dekat negara Turki sebenarnya, tapi malah dalam pemikiran tu lagi dahsyat. Pemikiran maksud dia hatta agama ni jangan diajar di sekolah. Malah dalam budaya Arab Turki zaman dulu, mereka pakai serban, pakai jubah tak boleh. Kena pakai topi. Topi itulah, topi macam topi Mak Saleh tu kan. Lepas tu perempuan tak boleh pakai tudung, kena pakai gaun. Dan tulisan yang asal dia tulisan Turki ni, tulisan Arab. Asal dia tulisan mereka, huruf mereka macam kita Jawi lah. Dan kita dulu ada tulisan Jawi, mereka pun ada juga, mereka panggil tulisan Uthmaniyah. Adalah huruf-huruf yang tak ada dalam bahasa Arab, macam huruf Ca, macam tu juga lah macam kita, lebih kurang. Tapi dalam satu hari saja, tulisan ni kena ban. Tak bolehlah dipakai. Terus juga pada tulisan Roman sekarang ni kan. Mereka kata seolah manusia jadi jahil dalam satu hari. Dulu boleh baca, tiba apa benda tak boleh baca. Lagi macam-macam perbuatan yang dahsyat mereka buat. Dan siapa yang ada mushaf, ada Quran dekat rumah, dia adalah satu jenayah, satu kesalahan. Saya sendiri pergi tuan-tuan, jumpa dengan orang yang masih hidup di sana. Dia cerita pada saya sendiri. Anak-anak murid Imam Badi'uz Zaman Sanusi yang masih hidup, saya pergi Alhamdulillah berkali jumpa. Mereka cerita dahsyatnya waktu tersebut. Tapi yang saya kagum tuan-tuan, nak tengok cerita kat sini. Masa tu ulama ramai kena bunuh, ada yang lari ke Mesir. Ulama Syekhul Islam Mustafa Sabri sendiri, ketua ulama kerajaan Uthmaniyah, lari ke Mesir. Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, ulama besar, lari sehelai sepinggang, terpaksa tinggal anak begini, keluarga terpaksa tinggal, nak kena bunuh. Tapi Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, dia teguh seorang-seorang dia berjuang. Bukan lawan kumpulan gangster. Ini satu kerajaan besar, dia serang dia. Tapi subhanallah, kalau Allah Ta'ala nak jaga, memanglah teruklah kehidupan dia. Dia kena penjara berapa 100 lebih penjara, mahkamah dan penjara dia kena pindah-pindah. Tapi setiap kali masuk mahkamah, dia seorang yang cerdik sangat. Tak perlu pada peguam. Hakim, dia berhujah dengan hakim sampai hakim keluh lidah, tak boleh nak jawab dengan dia, terlalu cerdik. Tapi kena penjara, kena seksa, kena racun, kena injek racun macam-macam. Tetapi subhanallah, inayah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak tetapkan, nak jaga dia, bayangkan. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau saya baca kisah dia, memang dia pun nak bunuh dia, tapi tak boleh-boleh. Sampailah meninggal dalam keadaan tua. Dan dia sempat mendidik ramai manusia. Tapi kebanyakannya anak didik dia orang penjara lah, sebab dia kena penjara 30 tahun. Anak-anak murid dia sebenarnya asal dia penyangak, perompak dalam penjara. Tapi subhanallah, sampaikan dia kata ada seorang anak murid aku dulu dah bunuh apa ramai orang. Dia belajar dalam masa singkat. Dia ajak-ajak apa semua sampai satu hari
dia datang kat Syekh Imam Badiuzzam Said-Nursi ni tanya, dia kata, wahai Syekh guruku, dia kata ni ada kutu macam kita lah, apa cekenet kan. Dia kata, kalau aku nak bunuh tapi aku takut berdosa, boleh ke bunuh? Dia kata tengok, dulu dia bunuh orang siap, lah ni nak bunuh kutu pun takut. Punyalah kata iman dia macam mana berubah. Tapi nak kata kita baca hadis ni, kadang-kadang contoh dia ada, tuan-tuan perempuan, contoh dia ada dalam sejarah ni. Bukan kita baca ni di teori saja. Dan ada Allah Ta'ala tunjukkan dalam kisah-kisah ulama-ulama dan wali-wali Allah besar. Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga kisah dia baca. Perjuangan dia dahsyat. Jadi kalau Allah Ta'ala dah tetapkan dia selamat, nak jaga satu kerajaan besar Turki masa tu, nak jahanamkan dia, nak bunuh dia, tak boleh. Tak boleh. Nampak nak Allah Ta'ala beri perlindungan. Jadi maksud nak kena apa? Nak kena betul-betul bersama Allah. Duduk bersama Allah ialah dengan jaga segala perintah Allah dan juga jauhi larangan Allah. Nampak no? Baik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah terangkat pena dan telah kering pun lembaran-lembaran. Ni ibarat bagi takdir Allah. Kinayah bagi takdir Allah. Di sana ada hadis-hadis. Allah SWT sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala maha mengetahui segala-gala perkara. Sekecil-kecil perkara dan sebesar-besar perkara. Sampailah tak ada had. Allah Ta'ala maha mengetahui. Apa yang berlaku hari ni tuan-tuan, kita berada dalam kelas ni, bilangan kita, kitab yang kita baca, apa yang kita dengar, semua ni asal dia adalah daripada tajalli ilmu Allah. Hari ni kita berada kat sini, Allah Ta'ala dah tahu dah. Memang dah tahu dah. Dan dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi apa yang berlaku hari ini tajalli daripada sifat Allah Ta'ala Al-Alim. Maha mengetahui Allah Ta'ala. Nampak no? Tapi di sana ada beberapa riwayat hadis. Ketika mana Allah Ta'ala nak menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala berkata kepada ilmunya, kun, jadilah kamu. Maka jadilah luh mahfuz. Ilmu dia tercatat dalam luh mahfuz. Allah Ta'ala kemudian sebelum tu Allah Ta'ala ciptakan qalam. Qalam ni kalau kita terjemah masuk dia pen. Tapi ni semua perkara-perkara yang kita tak boleh bayangkan, tuan-tuan perempuan. Kita boleh bayangkan pen, ada yang bayangkan pen apa Kilometrico ke, pen Faber-Castell, kan macam-macam pen. Tapi tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, kalaulah kita balik kepada 30 tahun dulu. 30 tahun dulu. Kalau ada seorang tu kata katalah dia datang daripada 30 tahun akan datang. Ya. Datang apa? From future, daripada masa depan. Dan dia kata akan datang selepas 30 tahun. Bukan jauh sangat 30 tahun, bukan jauh sangat. Dia kata cerita ni 30 tahun dulu. Dia kata akan datang satu masa nanti ada satu papan. Dalam papan tu ada 1000 buku, 1000 kitab. Dan kita boleh tulis beribu-ribu helaian hanya pada satu papan tu saja. Dan dia boleh disimpan, takkan hilang. Macam mana kita nak bayangkan otak kita 30 tahun dulu? Macam mana kita nak faham benda tu secara logik? Kita mesti rasa macam tak logik kan? Betul tak tuan-tuan? Sebab saya pernah fikir benda ni. Kemudian pada tahun 2015 kot, guru saya minta anak-anak murid dia, guru saya dekat dia orang Yaman. Dia kata kalau boleh datang ke Sudan balik, dia nak perhabiskan beberapa kitab. Dia nak ngajar kitab banyak. Kitab-kitab ni tuan-tuan saya dah bawa balik Malaysia dah, ada 74 kotak. Masa saya balik ke Malaysia tu, saya ada 74 kotak besar kitab saja. Kemudian kitab-kitab ni beranak pinak lah. Bukan beranak pinak apa, duk beli lagi. Sampai kan ni banyak sungguh. Jadi saya fikir macam mana aku nak pergi ke Sudan balik. Nak bawa kitab-kitab yang besar ni. Nak mengaji kitab Sudan Darimi ada 2 jilid besar. Jadi last kali saya beli satu tab. Search dalam internet, rupanya ada library kitab-kitab Arab ni. Kitab hadis semua, segala apa ada. Boleh download. Saya bawa sekeping tu je. Lepas tu kita pun tahu ada sekarang teknologi boleh pakai pen. Kita boleh tulis, catat apa semua. Lepas tu semua tu boleh simpan dalam Google Drive apa semua. Subhanallah. Ni kalau kita cerita 30 tahun dulu tuan-tuan, kita tak boleh fikir, tak boleh bayang pun. Benda tak main lagi. Ni teknologi manusia. Baru 30 tahun. Jadi apa maksud Lauh Mahfuz? Apa maksud kita amalan kita pada hari kiamat akan dibentang? Semua benda ni kita tak boleh bayangkan sebenarnya. Tapi kita wajib beriman. Ada.
Jadi Allah Ta'ala kata, jadilah ilmu dia dalam bentuk luh mahfuz dan catatan pena. Maka tercatat segala benda, tercatat. Tapi macam mana tu semua kita tak tahu. Faham no? Dan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi sampai ke satu tempat yang Nabi kata, sami'tu fiha sarihul aqlam. Di sana aku dengar gorisan-gorisan pena. Apa yang Nabi dengar tu kita tak tahu. Tapi para ulama mengatakan bahawa Nabi berada pada satu maqam ketika itu, Nabi dikurniakan ilmu tentang takdir, segala catatan takdir. Tu maksud dia. Nampak no? Setengah ulama kata. Jadi di kat sini kinayah nak mengatakan bahawa rufa'atil aqlam, pena Allah Ta'ala telah diangkat. Maksud dia segala catatan takdir ni telah pun tetap dalam catatan takdir. Benda tak boleh nak ubah. Nampak no? Benda tak boleh nak ubah. Wajaffatis suhuf, dan dia kata lembaran pun dah kering. Maksud dia soalan kinayah ataupun gambaran kepada kalau kita tulis dengan pen, dah kalau dah kering pen tu dah tak boleh nak padam dah. Benda telah tertetap dalam catatan takdir. Tetapi di sana dalam bab takdir ni ada perbincangan yang kena faham jugalah, dipanggil sebagai qadar muallaq dengan qadar mubram dalam ilmu akidah. Macam kita kalau buat kebaikan, Allah Ta'ala akan selamatkan kita pada satu musibah yang boleh jadi kita akan berada pada satu musibah tersebut. Tapi ada beberapa amalan seperti sedekah dan beberapa ni dia akan selamatkan. Jadi saya kalau nak bincang bab tu dia panjang, insya-Allah dalam pengajian akan datang lah, sebab kita ada peruntukan 15 minit je kan. Jadi insya-Allah pada pengajian akan datang kita akan bincangkan perkara tersebut insya-Allah taala. Jadi dengan pembincangan kita hari ini moga-moga sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita. Yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan, yang paling asas sekali dalam hadis kita nak belajar apa? Kita kena sentiasa berada dengan Allah SWT, menjaga hak-hak Allah Ta'ala dan sentiasa menguatkan iman kita bahawa minta segala memberi manfaat hanyalah Allah. Jadi kena betul-betul kita ni yakin perkara tersebut. Orang yang tak yakin benda ni tuan-tuan, lihat bersebab semata-mata kesian, dia jadi stres. Dia akan stres sangat. Sebab dia rasa macam dia yang menentukan ataupun makhluk yang menentukan, dia akan stres. Makhluk lemah. Tapi bila kita yakin, kan kita buat kerja. Kerja kena buat berdasarkan SOP Allah. Buat kerja. Kita kena sentiasa tengok hari ni apa aku punya tugas. Buat sebaik mungkin. Benda yang Allah Ta'ala tak bagi, jangan masuk. Jangan sampai pulun cari rezeki, sampaikan solat tu habis ke mana semua. Ini dah langgar SOP Allah. Nampak no? Kat situ tunjukkan tak yakin tadi. Kita yakin buat kerja cari rezeki, tapi ingat ni had batas dia. Hak ni haram, yang ni halal, ambil yang halal. Ini syubhat, jauhi syubhat. Ambil rezeki macam dapat kalau kita kerja peruntukan masa kita sikit. Kalau kita all out banyak selling apa semua, lagi banyak duit kan? Tak, yang memberi rezeki hanyalah Allah. Kalau kita dapat lebih sekalipun, tapi kalau rezeki itu tak memberi berkat, tak guna apa. Nanti insya-Allah kita akan bincang lagi bab ni untuk sempurnakan hadis yang ada sedikit lagi. Baik, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa atau salah silap, yang baik pada Allah SWT. Salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna litiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan wamnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamati wa ma'a ashabihi wa ahli baitihi wa sairi salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.